Gini tak, tapi nak sebut itu yang berlaku. Sebab itu kita melihat bagaimana perkara itu berlaku disebabkan kita membelakangkan peristiwa ataupun membelakangkan proses pembangunan jiwa manusia. Menyebabkan apabila kita menumpukan proses pembangunan yang lain, merosakkan jiwa-jiwa manusia, ia menyebabkan tidak pelik jika sekiranya penyakit-penyakit yang disebutkan sebentar tadi akan terkena kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Sebab tu saya sebut dah tadi, kita apabila berbalik kepada proses pembinaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar para sahabat, tuan-tuan, daripada segenap aspek. Kita lihat Nabi nak memupuk jiwa sahabat-sahabat ni daripada segenap aspek. Bab ibadatnya Nabi tunjuk pada para sahabat macam mana ibadat Nabi mengalahkan ibadat para sahabat. Maka sahabat melihat, Masya Allah, inilah perkara, inilah subjek yang perlu dilihat oleh para sahabat dalam nak membina jiwa ni. Dari sudut kita melihat ibadat Nabi, kerana ibadat Nabi ni, tuan-tuan sekalian, ibadat yang luar biasa. Sekalipun kita duk rasa banyak dah ibadat kita pada Allah, sekalipun kita duk rasa terlalu banyak dah hak kita buat, tetapi jika sekiranya nak bandingkan dengan Nabi, Masya Allah. Dan Nabi tunjuk juga bagaimana proses pembinaan jiwa tersebut. Nabi tunjuk dengan akhlak yang mulia. Nabi tunjuk dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang ada pada Nabi juga tidak mampu dilawan ataupun tidak mampu ditandingi oleh di kalangan para sahabat. Kan selalu kita dengar ustaz-ustaz kita sebut akhlak Nabi tu sekalian, bab salam ni kita kalah. Sahabat-sahabat sebut cemburu dengan Nabi. Setiap kali bertemu dengan Nabi, mereka duk rancang nak bagi salam dulu pada Nabi. Rupanya tak sempat angkat tangan, baru dah Nabi bagi salam dah. Kotlah sebab kita ni bos, kotlah sebab kita ni orang pengaruh, takkanlah kita nak bagi salam kat orang bawah. Biar orang bawah bagi salam kat kita, nampak kita gerah sikit. Kalau kita macam tu, kemarin tak naik pangkat sama taraf dengan kita, esoknya naik pangkat, jalan sentuh bau tak nampak dah. Tu kita naik satu lift, biasa duk gonggang-gonggang sembang gelak riuh rendah, naik satu lift, lepas naik pangkat tak kena dah, tak nak bersembang dah. Saya minta maaf, tak nak bersembang. Sebab apa? Belagaknya kita. Tapi Nabi, sekalipun Nabi tu Rasul, Nabi tu Nabi Allah, Nabi tu kekasih Allah, Nabi tu maksum, tapi Nabi tunjuk akhlak dia sebagai seorang manusia. Begitu juga kalau kita lihat Nabi tunjuk pembinaan jiwa yang Nabi bina dalam jiwa-jiwa para sahabat, tunjuk dari sudut keberanian Nabi. Para sahabat dapat membina jiwa mereka bila melihat Nabi berani tu pelik bila nak mempertahankan agama Allah. Nabi itu berani, dia luar biasa bila berada dalam jihad. Dalam peristiwa, sebagai contoh dalam peristiwa peperangan Hunain. Dalam peristiwa peperangan Hunain, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah merakamkan, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam peperangan Hunain, umat Islam tu ramai. Sahabat sebut dalam asar, dalam riwayat menyebutkan mereka tidak pernah melihat bagaimana dalam peperangan yang dikepalai oleh Nabi tidak ada bilangan yang paling ramai melainkanlah bilangan dalam peperangan Hunain. Bilangan sahabat-sahabat tu ramai dalam peperangan Hunain. Sebab berlaku peristiwa peperangan Hunain itu selepas berlakunya peristiwa Fathu Mekah, kalau tak silap saya. Maka apabila berbondong-bondong umat Islam masuk Islam ni, tuan-tuan sekalian, tentera Nabi ni, tentera sahabat-sahabat ni meningkat. Lalu apabila meningkat, keluarlah umat Islam dalam nak menghadapi peperangan Hunain dengan golongan kafir Quraisy itu. Nabi punya angkatan tentera first time mengalahkan bilangannya daripada tentera-tentera kufar. Akan tetapi jiwa-jiwa yang ada dalam hati mereka itu, setengah di kalangan mereka belum lagi menerima pembentukan jiwa yang baik. Sebab mereka baru kenal Islam, tiba-tiba terus masuk Islam. Sebab tu bilangan itu, tuan sekalian, bilangan ini
Banyaklah dalam ayat Al-Quran merakamkan bilangan yang banyak kadang-kadang boleh merosakkan perjuangan. Bilangan yang banyak hasil kemenangan yang besar. Orang masuk Islam, orang masuk terima Islam. Kadang-kadang hak masuk tu tak tahu apa sebenarnya kenapa dia masuk. Kadang-kadang ramainya hanyalah ramai seumpama buih di lautan, jika sekiranya tidak mengambil peluang untuk membina jiwa-jiwa manusia. Maka peristiwa itu telah diberi gambaran oleh Allah tentang peristiwa yang berlaku dalam peperangan Hunain. Ramainya disebabkan Nabi tak sempat untuk membina jiwa ketika itu. Bila berlakunya peperangan Hunain, berlalunya mereka di lembah Hunain, tiba-tiba tentera-tentera kafir dan sekalian telah ambush, telah masuk secara mengejut ke tempat lembah Hunain yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat, menyebabkan bertempiaran lari di kalangan para sahabat, termasuklah sahabat-sahabat yang telah kukuh keimanan mereka, sebabkan terkejut nampak pakat lari belakang. Tetapi inilah yang digambarkan Nabi mentarbiah para sahabat, membina jiwa dalam Kaabah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, proses pembinaan jiwa dilihat berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab itu apabila pengarang meletakkan bila perlunya proses pembinaan jiwa manusia, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengemukakan yang dibuat dalil di kalangan para ulama kenapa perlu membina jiwa manusia ini. Kerana jiwa manusia itu yang saya sebutkan tadi, iman manusia itu dia bersifat bertambah dan dia berkurang. Bukti kata iman manusia itu dia bertambah dan berkurang, tuan-tuan boleh ambil dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua yang selalu ustaz-ustaz kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan Allah, gemetarlah hati-hati mereka. Tuan-tuan, ni antara yang disebutkan oleh Allah ciri orang yang beriman. Maha dahsyatnya orang yang beriman pada Allah ni, bila sebut yang nama Allah, dia gemetar hati nak boleh sampai tahap tu. Bila kita takbir Allah, kita sahut dengan Allahu Akbar tu, kita rasa macam bergelojak hati kita tu. Itulah yang disebut dan disifatkan oleh Allah ciri-ciri antara ciri orang yang beriman kepada Allah. Ini telah berlaku pada Nabi. Saya pernah sebut, saya tak acap kali pada tuan-tuan, Nabi SAW suatu ketika mana solat, para sahabat yang ada keliling Nabi mendengar seolah-olah air yang sedang mendidih. Kelang kabut para sahabat cari mana bunyi air yang mendidih tersebut. Bila datang-datang dekat dengan Nabi, rupa-rupanya air yang mendidih tersebut lahir daripada Nabi yang tengah solat. Nabi menahan sebab dia, Nabi menahan rasa nak menangis dia tu, sehingga rasa bergelagak bunyi seperti mana air yang mendidih. Masya-Allah tuan sekalian. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sifat orang yang beriman ni apabila disebutkan hanya Allah, dia gemetar hati dia. Kalau kita rasa hati tu bahawa kita ni beriman pada Allah. Bila kita rasa, bila sebut Allah tu terasa gelojaknya hati kita. Terus kira lah, jika sekiranya ada di kalangan kita yang tak rasa apa-apa. Ada juga tuan-tuan hak jenis tak rasa apa-apa. Kita duk takbir belah ni, depa duk menyanyi belah ni, tak rasa apa-apa. Kita duk takbir Allah Akbar, depa duk menyanyi belah tu, tak rasa apa-apa. Hal kita sebut tu, kita nak membesarkan takbir ni bukan seruan siapa-siapa. Takbir tu ialah perintah, besarkanlah Allah, maka kita sebut Allahu Akbar.